Mutu tiada kesangsian lagi, terjamin suci dan murni. Like, share dan komen dan teruskan mengikuti kuliah live bersama yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu taala kerana pada hari ini Pak Haji akan memberikan lagi kuliah tentang herba-herba dan bagaimana ianya diguna dalam perawatan kita, khususnya perawatan yang telah kita tekuni. Mungkin kalau ada kaedah lain dalam perawatan herba juga, tapi ada kaedah lain ataupun dengan cara art or feeling yang berbeza, itu tidak menjadi permasalahan. Cuma yang Pak Haji nak ceritakan ialah pengalaman daripada pengobatan kita. Hari ini satu lagi yang menarik sebab kita jarang-jarang sekali mendengar kuliah tentang lintah. Lintah ini ataupun lintah ni kita jaranglah kita dengar Selalunya kita pun rasa takut, rasa geli, rasa kalau kita mandi sungai ada lintah. Kalau siapa kerja di Bendang dulu macamlah Pak Haji tu, memanglah pun kita tak boleh lari pada lintah lah. Pacak dan lintah adalah merupakan perkara biasa untuk anak-anak desa. Apatah lagi kalau kita ada kerbau. Kerbau itu berkubang. Selalunya berkubang tu maksudnya dia duduk dalam air, dia banyaklah lintah dan sebagainya. Jadi lintah ni dia ada 650 spesies. Dia bukan ada satu spesies, 650 spesies. Jadi kita nak tentu yang mana spesies yang kita nak guna, yang tu kena tanya kepada ahli dia lah. Kita tak boleh ambil sebarang lintah sebab ini untuk tujuan pengobatan. Yang Pak Haji nak cerita ni ialah tujuan pengobatan yang dahsyat. Dahsyat ni berartinya level tinggi lah. Jadi maksudnya herbalist selalu boleh guna ini. Dan kalau orang awam nak guna boleh, tapi dengar betul-betul kuliah ini daripada mula sampai akhirnya. Itu yang pertama. Kemudian dia ini satu spesies saja yang kita guna, yang dikenali sebagai Hirudonensis malinensis. Hirudonensis malinensis. Ada satu jenis saja yang digunakan. Dulu Pak Haji lihat di tempat Pak Haji ni banyak projek ni yang diadakan oleh agensi kerajaan, agensi pemerintah lah, membuat peternakan lintah ni. Mereka bagi banyak juga bantuan-bantuan dan sebagainya. Tetapi bila dah banyak, semua orang tak tahu nak jual ke mana, akhirnya dibunuhnya semuanya, mati sebagai lintah tersebut. Jadi sebab apa? Bukan mudah sebab kita tidak ada keahlian, kita tak pandai. Jadi oleh sebab itu maka lintah ini kalau kita pandai olah, kalau kita pandai untuk membuatnya, maka masya-Allah dia jadi ubat yang terbaik. Sebentar lagi akan Pak Haji cerita macam mana dia boleh jadi satu ubat yang baik. Selalunya kalau kita kata pasal lintah ni, kemampuan kita hanya menyiasat. Siasah kita ialah melakukan bekam lintah. Bekam lintah salah satu daripada yang bagus, yang dikaji, yang dikatakan baguslah, dikatakan boleh menghilangkan bengkak, boleh menghilangkan luka yang cepat. Itu yang digunakan. Tetapi harus berhati-hati juga, sebab kalau tak berhati-hati, ada bakteria yang boleh menyebabkan luka menjadi teruk, kaki menjadi buruk. Ini bukan satu yang mudah. Jadi bagi pendapat Pak Haji daripada dulu sekarang, Pak Haji tak suka menggunakan bekam lintah. Bekam kita adalah bekam seperti mana yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukanlah ucapan Pak Haji ni nak mengatakan bekam lintah tu tidak boleh, bukan. Itu kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak ada larangannya. Cuma kita nak sebut kata bahawa di sini bagi pendapat diri Pak Haji. Pak Haji tak suka menggunakan bekam lintah. Itu adalah di antaranya. Tetapi kita membuat produk daripada lintah. Ni produknya ni. Jadi kita tak perlu bekam.
ya, kita nak dapatkan tujuannya, kita hanya perlu spray saja, semprot saja, dia sudah berfungsi. Masya Allah. Nanti Pak Haji terangkan apa fungsi dia yang sebenarnya. Sebenarnya kajian ini, ya, kajian ini telah diangkat oleh dunia, ya. Dia bukan hari ini saja, bukan kita saja, tapi diangkat oleh dunia, yang mana mereka gunakan daripada satu bahan yang dikenali sebagai Hairudin, ya. Hairudin ini satu bahan yang ada di dalam air liur lintah. Jadi sebab itu bila dia gigit kita, dia mendekat itu, dia akan keluarkan Hairudin itu. Hairudin itu adalah anti keagulatan darah. Anti koagulatan itu apa maknanya? Anti pembekuan darah. Bila dia boleh membuat anti pembekuan darah, manusia ni macam Pak Haji sebutlah, bahawa bila usia ni sudah tua, darah dia kental, kurang oksigen, darahnya berlemak, maka terdapatlah blok-blok di dalam jantung tersebut. Jadi arteriosklerosis, jadi cerebrovascular, dia jadi apa? Untuk kardiovaskular dan cerebrovaskular. Selalunya begitulah. Sebab dalam darah itu kental. Jadi oleh sebab itu dia macam mana nak mencairkan darah tersebut. Ya, tentu ada ubat pencair darah, ada, memang betul. Ubat pencair darah. Tetapi ubat pencair darah ni dia tak se-excellent. Dia tidak mempunyai kekuatan sekuat Hairudin. Hairudin itu dia boleh bertindak 3 hari je. 3 hari saja kalau orang tu guna, dia nak operate bahagian jantung yang kata blok itu, dah tak perlu guna dah. Kita boleh check tengok untuk serangan jantung. Cuba kita bayangkan betapa tingginya pengobatan herba ini. Tetapi orang tidak tahu, simple-simple saja. Simple saja, hanya spray saja. Nanti akan kita bahaskan. Alhamdulillah, syukur. Jadi kita tahu bahawa ketika lintah itu dia gigit, dia akan mengeluarkan satu bahan, iaitu dia ada satu bakteria dia. Bakteria yang khusus yang ada dalam air liur lintah saja, dia panggil Bacterium eromonan. Bacterium eromonan ini dia akan masuk di dalam saluran darah kita, dia membunuh semua bakteria-bakteria yang lain yang tujuannya untuk membekukan darah. Jadi artinya darah sentiasa lancar. Masya Allah, ya. Kita dalam pengobatan herba, kita tak gunalah infus. Infus seperti mana ada, iaitu vitamin C, mega dos vitamin C diinfus. Betul. Ozon infus. Tetapi pengobatan dulu dia tak infus. Dia hanya spray saja, dia masuk ikut kulit. Mampu tak dia masuk ikut kulit? Mampu. Sebab itu dia ada media. Dia gunakan media kita, dia kita gunakan minyak sari, minyak asiri, iaitu kita ambil daripada medianya minyak serai wangi. Jadi minyak serai wangi itu berfungsi untuk menyerap, dia masuk ke dalam darah kita. Jadi oleh sebab itu Pak Haji nak bagi satu tip awal. Orang yang rasa ketat bahagian dada ni, cuba semprot di sini, semprot di bahagian nadi ni, ya. InsyaAllah tujuan kita sebutkan nadi ni supaya dia serap masuk pergi ke jantung. Bila dia pergi ke jantung tu bukan hanya cakap jantung, tapi dia mencairkan darah-darah yang beku. Bayang dah tengok, kalaulah produk ini dapat kepada orang-orang yang mempunyai ahli farmakologi, ya, ahli-ahli yang terlibat dengan kardiologi bahagian jantung, kenapa harus nak operasi sampai 70,000? Kalau di Malaysia ni 70,000, 70,000. Kalau Indonesia kali berapa? 7 kali 3 21. Mau 21 hingga 30 juta begitu. 21 pula 200 juta hingga 300 juta operasi jantung. Ini semprot saja sini. 3 hari kemudian pergi cek, yang blok tu dah hilang dah.
Jadi Pak Haji nak jual ni harga 200 juta. Ada nak beli tak 200 juta? 200 juta ni. Nilai yang 200 juta. Mana mau 200 juta operasi sakit dengan 200 juta yang tak sakit? Kalau ilmu pengetahuan ini dibiarkan, diizinkan melebar di seluruh dunia, Masya Allah, herbalist lah yang akan menggantikan doktor-doktor untuk masa depan. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, jadi alhamdulillah doktor-doktor ya yang juga mengikuti, Masya Allah ya, kaedah yang dilakukan oleh doktor itu kaedah yang terbaik di hospital itu. Tetapi ya ada juga kaedah-kaedah lain yang boleh kita sebutkan, iaitu dengan menggunakan herba. Apa yang Pak Haji harapkan bahawa ilmu ini akan bertambah. Dalam dunia pengobatan alopati harus juga ada penyerapan dengan ilmu-ilmu herbologi. Masya Allah, herbologi very very simple, sangat mudah dan sebagainya. Itu di antaranya. Jadi bahan untuk beku tu apa sebenarnya? Dia panggil hematin. Hematin ini adalah bahan untuk pembekuan dia tu. Jadi bila dia masuk ke dalam darah kita, boleh kita buat. Sekarang pun kita boleh buat. Ada negara-negara lain yang buat. Pak Haji tahu mereka ambil dia punya Hairudin itu, hematin tu mereka guna infus jet masuk boleh. Tetapi kita tak guna kaedah tu. Kita secara alami. Hematin ini dia mengelakkan pembekuan darah. Subhanallah, kita bicara tentang herba, apa dia? Depuratif, cuci darah. Kita bicara tentang herba blood circulation. Kita bicara tentang herba cardiotonic. Kita bicara tentang herba ialah herba-herba yang boleh meningkatkan, orang kata, kadar oksigen dalam tubuh badan. Yang mana herba-herba tu? Ya, yang kita telah bincangkan. Tapi salah satunya ialah dengan hanya semprot ini saja. Ini tidak perlu makan. Tak perlu makan dan tak boleh makan. Ya, kalau makan pun dia tak ada apa-apa, tapi tak boleh makan lah. Jadi kita semprot saja dekat sini sebagainya. Allahu Akbar. Setuju tak kita naikkan harga sikit lah? Kita naikkan harga sebab dia dah kita kuliah kan? Tak, harga dia begitu saja. Ya, harga dia tak naik, malah kita bagi FOC lagi. Subhanallah ya. Baik. Okey, apa yang Pak Haji nak sebutkan bahawa lihat ya, kita belajar bagaimana DNA manusia ini, ada satu binatang yang mempunyai DNA yang lebih besar lagi pada manusia, haiwan ya. Apa dia tu? Apa masih ingat lagi? Ada yang masih ingat? Ikan hiu kan? Ikan hiu. Begitu juga dengan lintah. Lintah ni dia mempunyai struktur otak. Lintah ni dia pun macam manusia juga, dia ada otak, dia ada sistem saraf dia di dalam lintah tu. Dia ada sistem. Manusia ni dia ada otak dia satu je. Mana ada otak dua? Mana ada otak kat lutut pula? Tak ada. Orang kata otak kat lutut. Mana betul tu? Mana ada otak kat lutut? Lutut terkering. Kalau otak kat lutut terkering habis, nak kena ganti pula otak tu dengan plastik. Sudah. Otak satu saja. Tetapi lintah ni dia memiliki 32 otak. Lebih 31 otak daripada manusia. Otak tu bukan fikiran tau. Otak tu bukanlah maksud fikiran. Oh, jika gitu pintarlah dia punya lintah ni, dia boleh berfikir, dia boleh jadi ahli sains, dia boleh. Tak, jangan fikir macam tu. Otak macam otak lembu tu. Lembu tu pun ada otak juga. Tapi dia tak cerdik-cerdik juga. Tu sebagainya. Bukan otak tu maksudnya otak fikiran, bukan. Manusia ni yang dikatakan sebaik-baik kejadian tu kerana manusia boleh berfikir. Dia ada otak juga, macam otak lembu je, tapi dia boleh berfikir. Lembu tak boleh berfikir. Memang Tuhan ciptakan dia macam tu. Ya, memang Allah Ta'ala ciptakan dia macam tu. Begitu juga otak yang ada kepada lintah. Dia ada 31 lebih otak daripada manusia. Apa yang Pak Haji nak sampai tentang otak ni? Nak sampai pasal otak. Hebat ni. Baik, bila kita bercakap pasal otak, nak suruh kita makan lintah pula kah? Bukan. Pak Haji bukan nak suruh dia makan lintah. Ada omega kah? Tak ada. Omega 3, omega 6. Tak ada. Dia bukan pasal omega 3, omega 6. Nak bagi tahu kata lintah ni dia tahan
Kalau tidak ada oksigen, kalau tempat tu beracun, lintah tak mati. Racun rumput lintah tak mati. Anak seluang mati, anak sepat mati, anak gabus mati, anak ikan mati habis. Lintah tak mati. Pasal apa? Dia ada 32 otak. Kalau dia mati separuh pun baru 15 otak. Dia ada 17 lagi. 17 otak lagi. Kalau dia mati 20 otak, dia ada lagi 12 otak lagi. Jadi kekuatan otak ni sebab apa? Ini yang Pak Haji nak sebut ni, bahawa otak itulah yang mengalirkan oksigen. Oksigen dia sempurna. Jadi oleh sebab itu, sebab apa dia boleh hidup dalam keadaan ekstrim, keadaan yang orang kata susah kita nak hidup lah, binatang-binatang susah nak hidup, sebab dia memiliki 32 otak dan dia memiliki supply oksigen yang full. Bukan sebab dia boleh ambil oksigen, tetapi disebabkan kerana dia ada bahan yang Pak Haji sebutkan tadi yang dipanggil hematin, iaitu pencair darah dia. Pencair darah yang dia tak beku. Orang yang mati itu sebab dia beku. Bila tak ada oksigen dalam badan kita, kita beku. Ya, jadi darah tu jadi kental dan beku. Beku dan menyebabkan kematian. Macam orang kena penyakit kencing manis. Sebab apa? Gula tu membeku kan. Jadi oleh sebab itu macam mana orang pesakit kencing manis, gula tinggi, macam mana nak sembuh luka dia? Sebab dia tak ada oksigen. Nak sembuh luka macam mana? Dia perlu kepada peningkatan kelikatan tu, dia perlu kepada apa ni sebagai hematin. Ni, hematin. Dalamnya ada hematin. Jadi kalau kita sudah menggunakan ini, subhanallah, kita jadi apa? Ini orang panggil anti penuaan. Ini cerita sebenar Pak Haji ni. Ya. Iaitu herba kita ni bukan untuk obat, untuk anti tua. Anti tua. Kalau anti tua, permintaan dia banyak tu, anti tua. Semua orang nak muda sebagainya. Jadi ini yang kita spraykan. Bila kita spraykan tangan, 1, 2, dan kita spray di kaki, di dekat dengan buku lali tu. Dekat dengan buku lali tu ada tempat yang ada nadi tu, kita spray kat situ. Kita spray dekat situ. Allahu Akbar. Tengoklah nanti perubahan hidup kita macam mana. Ya, spray sekali saja sehari. Jangan setiap waktu solat pula spray. Tak boleh, sekali saja. Ya, sebab kita tak boleh ambil dia punya lebih banyak. Masya-Allah. Baik. Bila kita spray, nak spray bila? Waktu malam atau waktu siang? Malam. Bila kita spray pada suatu waktu malam, bila dia cairkan darah itu dengan otomatis, pertama dia hilang semua sakit. Sakit ni yang menggigit-gigit ni dekat lutut-lutut ni, semua dia hilang sakit. Sebab apa? Sebab cuba Bapak Ibu fikir, apabila lintah itu gigit kita, boleh rasa tak? Boleh rasa seperti kita merasakan seperti semut gigit tak? Semut gigit kita rasa. Sebagai lintah gigit kita tak rasa. Sebab apa dia tak rasa? Sedangkan lintah tu dia mempunyai keupayaan ketajaman dia pada air tu, pada air yang bolong besar-besar tu, kulit dia tebal tu, dia boleh tembus. Tapi persoalannya, kenapa kita tak sakit? Sebab dia ada ubat bius. Subhanallah. Ubat bius itulah yang bila dia masuk ke dalam darah kita, maka dia hilang sakit. Sakit semua hilang. Yang duk menjerit sakit, aku lenguh, sakit lutut, aku sakit apa semua tu, sakit tu hilang. Pasal apa? Sudah dia masukkan daripada bahan yang dia panggil hematin ni. Allahu Akbar. Kemudian bila dia hilang pula sakit tu, apa dia? Dia dapat apa? Deep sleeping, tidur. Sebab itu Pak Haji selalu gunakan ini untuk kaedah perawatan orang yang sakit teruk.
Sakit teruk sekali. Dia datang menggigil, dia stroke, dia dah orang kata gelisah dah, dia tak kuat lagi dah, dia fikir mati saja tu. Selalunya baru kita gunakan. Barulah kaedah ni digunakan. Mari sini. Ya, jadi kita tunjukkan, masya-Allah, 3 hari saja dia mendapat terapi ni, dia rasa Allah macam dia buat operasi di jantung. Cubalah kita lihat orang yang buat dia operation. Bila jantung tu dibuat operation, Pak Haji lihatlah ni, ini bukanlah fakta kesihatan, nanti bapa ibu tanya doktor-doktor pula. Ini observe yang Pak Haji pandang. Orang yang letakkan bateri, bateri lah kita panggil sini, bateri, letakkan di jantung dia, dia jadi makin kuat, makin muda. Sebab apa? Jantung dia semakin bagus. Dia letak bateri itu menjadi semakin kuat. Cuma dia tak boleh lalulah di bawah. Kalau kita nak masuk ke airport tu, tak boleh lalulah di bawah scan tu. Tak boleh. Dia tulis itu, orang yang memakai pemicu jantung tak boleh lalu di bawah scan tu. Memang betul. Bukannya itu saja, dia tak boleh duduk berlalu di bawah wayar elektrik yang voltan tinggi tu. Tu tak boleh. Ya, sebab bila ada listrik itu dia menyambung. Bapa ibu sekalian, satu haiwan yang mempunyai listrik yang kuat ialah lintah. Pernah tak kita lihat bagaimana mentol itu dinyalakan dengan hanya letak pada lemon saja? Sebab apa? Lemon tu juga adalah listrik, pengeluar listrik. Sebenarnya lintah lagi kuat mempunyai listrik. Lintah ini dia dapat mengesan di mana orang duduk, di mana di mana dia punya makanan, dia duduk dengan listrik, dengan keupayaan listrik dia. Dia akan mempunyai. Jadi oleh sebab itu, listrik ni diperlukan apa dia? Oleh apa? Oleh otak lintah. Kerana otak lintah itu 32, dia perlu listrik kuat. Macam rumah kita lah, kalau kita perlukan lampu banyak, kita perlu listrik kuat. Daripada 2 phase kepada 3 phase. Macam tu lah. Jadi begitu juga dengan lintah. Dia ada 32 otak, dia perlukan listrik kuat. Listrik itu kuat. Jadi bila kita ambil dia, dalam tubuh badan kita kena ingat ada 2 organ listrik, iaitu otak dan juga jantung. Otak dan jantung. Maka jantung akan jadi lemah bila listrik itu lemah. Bila tenaga listrik itu lemah. Tenaga listrik itu lemah, maka jantung jadi lemah. Maka terpaksa guna bateri. Bateri itu nak kuatkan balik. Kita dalam pengobatan, khususnya pengobatan yang kita ambil di Nusantara ni, daripada dulu dibuat tak perlu gunakan tu punya bateri. Orang guna lintah saja. Tapi masyarakat hari ni sudah tak tahu cara memproses. Persoalannya nak proses lintah macam mana? Dia kata kita hanya buat bekam lintah. Betul, bekam lintah betul. Tetapi ada satu kaedah lain ini, spray saja. Ada bentuk minyak, kita buat. Macam mana nak mengeluarkan? Baik, ini enzim ini musnah. Kalau jumpa dengan api musnah. Kalau dipanaskan musnah. Ada orang ambil lintah, dia panaskan. Seperti mana yang dilakukan oleh orang dahulu ya. Setengah-setengah orang, dia ambil lintah, dia letak dalam buah kelapa. Lintah tu akan makan semua isi kelapa tu, dia membesar 5 kali ganda tubuhnya. Jadi bila dah besar-besar ni, dimasak dia keluarlah minyak. Minyak itu yang digunakan. Baik, soalannya betul, tapi masak rosak. Itulah yang dikatakan ilmu. Bagaimana ianya diproses, teknologi, bagaimana pemrosesan tanpa pemasakan. Baik. Macam orang buat VCO, macam mana VCO dibuat? Ada masak tak? Tak masak. Macam tu boleh keluar tak minyak? Keluar. Minyak dia warna kuning. Kuning saja. Masya Allah. Baik. Apabila kita keluarkan itu, maka minyaknya itu menjadi penyambung listrik. Orang stroke itu bukan urat.
Kalau kita pijat ini, masaj ni, itu urat. Mana boleh urat tu boleh menyambungkan orang stroke? Orang stroke tu dia panggil saraf, dendrit. Ada motorik nerve, ada neural nerve. Otak itu terputus, stroke. Dia perlu nak mengalir semula listrik itu, nak mengalir di mana? Mana bahan yang ada listrik? Ya betul, bayam salah satu bahan yang mempunyai elektrik. Bayam merah tu yang Popeye duk makan tu, itu pun itulah. Jadi artinya kita nak sebut kata dia ada listrik. Jadi untuk tu maka yang paling terkuat di atas bumi ni herba lah. Maksud Pak Haji herba, bukan unsur-unsur yang lain. Herba sejauh pengetahuan Pak Haji ialah lintah yang ada listrik yang paling kuat, listrik yang paling kuat. Hatta kalau kita urut dia, kita ambil minyak dia, kita urut begini, terasa seperti kesan apa yang dipanggil elektrik statik. Dia gitu. Macam mana? Kita urut gitu je. Dia jadi macam ada satu muncul elektrik menyengat kita punya kulit tu. Kenapa? Ni istimewa dia ya. Itulah yang Pak Haji nak ceritakan, hematin ni. Okey, oleh kerana dia bagus untuk otak, maka kita gunakan dia untuk meremajakan semula sel-sel otak ni, untuk bagi otak tu sihat, otak tu kuat, otak tu cergas, otak itu tidak mengalami kelemahan. Tak apa, ini bukan ubat nak minum. Ada orang kata, saya bimbang lah Pak Haji dengar cerita sampai otak 32 ni. Saya pun takut juga. Pak Haji bukan nak suruh dia minum, bukan nak suruh kita makan. Kalau nak makan, nak minum tu gamat namanya. Gamat tu lintah laut juga. Lintah di laut. Ya, daripada 650 spesies ni, kebanyakannya banyak dekat laut. Lebih daripada yang atas darat. Jadi oleh sebab itu maka otak ini, lintah ini, ya, yang kita tahu bahawa dia perlu kepada darah yang tak berkumpul. Jadi otak kita ni yang Pak Haji panggil cerebrovascular. Ini kardiovaskular jantung, cerebrovascular otak. Otak pun macam jantung juga, dia pecah. Setiap saat dia pecah. Pecah apa? Pecah pembuluh darah di dalam otak. Pecah pembuluh-pembuluh yang kecil itu. Sebab apa? Kental. Darah kental. Luka. Kepala tu setiap masa makin luka. Jadi dia tak fresh. Otak tak fresh lagi. Jadi oleh sebab itu maka cara dia ialah bagaimana supaya luka-luka itu, kerana kita kena tahu bahawa selain daripada dia mempunyai bahan untuk anti pembekuan darah, dia juga mempunyai satu bahan yang mempercepatkan kesembuhan luka. Ini lain ni. Lain. Kalau ada setengah orang kata, nanti kita makan ni dia jadi pendarahan. Bukan dia punya sifat dia macam tu. Dia ada pula bahan. Jadi oleh sebab tu ubat luka, Masya Allah, ini ubat luka. Macam mana kita nak sebut? Pak Haji, jika luka boleh guna? Boleh guna luka. Kalau guna untuk luka, berhenti sebentar aja. Sebab apa? Padahal dia ubat untuk mencairkan darah. Tuan, inilah dikatakan ilmu. Jadi oleh sebab itu maka dia membuka dan mengembangkan kapileri darah di otak ni. Jadi cerebrovascular itu dia tak pecah lagi. Bila dia tak pecah lagi, insya-Allah orang tu tak jadi pikun, orang tu tak jadi nyanyak, orang tu tidak jadi stroke, orang tu tidak jadi masalah Alzheimer, orang tu tak jadi Parkinson, tak jadi, dengan izin Allah. Hebat kan? Ada balintah. Nampak macam geli-geli sikitlah, tetapi sangat bagus untuk pengobatan. Baik, seterusnya dia ini yang dikatakan sebagai ubat untuk pencairkan darah ini, dia ni disebut sebagai anti pembekuan serum darah lah. Serum darah, anti pembekuan dia yang Pak Haji sebut tadi, hematin. Okey, kemudian ini dia. Bukan sama, tetapi
hampir sama. Hampir sama. Tapi bukan sama. Nanti Bapak Ibu kata ini sama pula. Pak Haji tidak kata sama, tapi hampir sama. Apa dia? Sistem saraf lintah dengan sistem saraf manusia hampir sama. Allahu Akbar. Pak Haji kalau dah mengkaji begini, kalau kita nampak kata oh hampir sama sistem sarafnya, Allahu Akbar. Pak Haji dah boleh membayangkan bahawa Allah Ta'ala ada hantar dah pengobatan untuk sakit saraf. Kalau sistem saraf manusia rosak, dia perlu kepada satu mekanisme lain yang di luar yang mempunyai sama kesamaannya. Sistem itu ada di mana? Ada dalam lintah saraf. Allahu Akbar. Itu buktinya kalau orang tak boleh angkat tangan, ni apa? Saraf. Semprot saja dekat belakang ni, sebentar kemudian dah boleh angkat dah. Ni macam magic pula ni. Ya. Ada setengah orang dia buat magic. Tak boleh angkat, tak boleh dikaku, kaki lutut tak boleh nak buka, tak boleh duduk bersila, kena duduk panjang begitu. Sebab apa? Sebab saraf. Kalau doktor kata ada masalah saraf saja, ingat ubat saraf itu cari yang mempunyai sama dengan saraf manusia. Saraf diubat dengan saraf. Sakit tulang, ini nak buat sikit perbandingan sikit. Orang yang patah tulang kaki, kemudian dia menyambung semula, sambung dia tu jadi pendek sebelah, jalan dia sengit. Tetapi kalau dia ambil sup kaki kambing, dia elok balik, dia menyamakan balik. Apa hubungan sup kaki kambing dengan menyamakan balik pembinaan tulang pada manusia? Tulang dengan tulang, Allah menciptakan macam tu. Mata dengan mata, maksudnya mata dengan hati lah. Mata hati. Kemudian seterusnya apa dia? Apa lagi? Saraf dengan saraf. Ini yang kita jarang baca. Saraf dengan saraf. Mana nak ambil saraf mana? Nak cari saraf mana? Sistem saraf ini bukan tulang. Tulang tak apalah, boleh. Sistem saraf ni kan ada dia. Cari yang sama ada di mana? Cari. Puas ku cari, tak jumpa juga. Tak cari. Kalau dia ikut kuliah, jumpa lah. Maksudnya macam ni. Tengok. Mudah saja penggunaan dia. Semprot saja ke. Sudah tu, tepuk. Tepuk sampai dia panas. Dah. Dia panas dah. Dah cukup. Dia dah masuk dah. Sebentar lagi dia akan sampai di jantung Pak Haji. Dia akan regenerate balik. Jantung tu yang mana yang blok-blok buka balik. Lepas tu jadi mudah balik lah. Jadi mudah balik. Jadi kita tak perlu duk makan makan ni sebagainya. Banyak sangat makan tu. Nah, guna yang ni je. Semprotkan dekat situ je. Senang-senang saja. Sambil happy-happy saja, lepas tu jadi mudah. Sebagainya. Itu antaranya. Okey, baik. Dah 30 minit dah. Kita beri laluan pada iklan dahulu. Silakan.